Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu sekali lagi dalam program tentang berkenaan surah-surah lazim atau tafsiran surah-surah lazim, di mana pada mingguan lalu telah kita membahaskan berkenaan dengan kepentingan untuk kita membaca at-ta'awuz ataupun al-isti'azah ataupun lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi telah kita mendengarkan bahawa membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca al-Quran, sama ada kita membacanya daripada awal surah ataupun pada pertengahan ataupun pada di hujung surah sekalipun, maka tetap kita dituntut, disunatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka insya-Allah kita akan menyambung pada kali ini tentang penerangan berkenaan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jika mana kita melihat pada sudut terjemahan bahawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini terjemahannya adalah aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi ini adalah dari sudut terjemahannya sahaja. Ini dari sudut terjemahan. Tetapi jika mana kita melihat daripada sudut tafsirannya, kita melihat daripada sudut penerangannya tentang perkataan ayat al-isti'azah ini, ia dapat kita membahagikan pada 4 bahagian ataupun 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah perkataan penerangan tentang perkataan a'udzu billahi. Yang kedua adalah perkataan minasyaitani, dan yang ketiga adalah perkataan ar-rajim. Dan yang keempat adalah pembahasan tentang al-isti'azah itu sendiri. Jadi dapat kita bahagikan kepada 4 bahagian. Jadi kita ambil yang pertama dahulu adalah perkataan a'udzu. Kalau dari sudut terjemahan maknanya aku berlindung. A'udzu billah. Aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung kepada Allah. Perkataan a'udzu ini ia boleh diartikan pelbagai tafsiran. Di antaranya adalah boleh juga kita maksudkan daripada aku berlindung di sini adalah aku bersandar dengan rahmat Allah. Yang pertama. Yang kedua, aku memasuki di dalam penjagaan Allah. Bermakna dalam arti kata lain seolah-olah kita mengatakan aku menyerahkan diriku di bawah penjagaan Allah, di bawah perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam, daripada godaan syaitan yang direjam dan seterusnya. Jadi kita boleh terjemahkan, kita boleh faham maksudnya adalah aku berlindung kepada Allah. Yang kedua, aku serahkan diriku, aku masukkan diriku di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku serahkan diriku di bawah perlindungan Allah ataupun di bawah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga-tiganya itu kena pada perkataan ataupun ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan pada kita, menyuruh kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu-satunya pelindung kita
Yang lain tu semua hanyalah perantaraan. Lain itu semua adalah perantaraan. Yang penting, kita punya niat itu yang pertama adalah kita meminta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Jadi, pertama sekali adalah perkataan atau bahagian yang pertama itu adalah aku berlindung. Aku berlindung. Aku berlindung kepada Allah ataupun dengan Allah minasyaitan. Bahagian yang kedua, minasyaitan. Daripada syaitan. Perkataan syaitan ini, ia diambil daripada perkataan syaitana. Shin, ta dengan nun. Syaitana. Syaitana maknanya yang jauh. Kalau kita lihat dari sudut terjemahan, syaitana ni bermakna yang jauh. Kenapa syaitan itu dinamakan syaitan? Dia ambil daripada perkataan jauh kerana syaitan itu ia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, iblis itu ketua dia. Chief dia. Yang kita baca Al-Quran, kisah iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam, itu ialah iblis. One and only iblis. Yang lain tu kuncu-kuncunya yang kita panggil syaitan. Dari perkataan syaitan ini, ia adalah diambil, setengah ulama mengatakan ia diambil daripada perkataan syaitana. Bermakna ba'uda, bermakna yang jauh. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ini syaitan. Yang kedua, ada pula ulama yang mengatakan bahawa perkataan syaitan ini diambil daripada perkataan syata. Perkataan syata maknanya apa? Yang batil. Yang batil. Dan juga yang membatalkan. Dua-dua kena. Yang batil dan juga membatalkan. Bermakna apa? Syaitan itu, kalau yang batil bermakna dia hanya akan menyuruh atau membawa kita untuk melakukan kejahatan semata. Dia tak bawa kita melakukan kebaikan. Kalau dia menggoda kita, dia membiarkan kita melakukan amalan-amalan dengan semangat. Kita macam seolah-olah tak diganggu oleh syaitan. Kan? Senang nak itu, tak ada ini kan. Selalunya, kalau syaitan itu dia menyuruh kepada kebaikan, tetapi sebenarnya dia ada perkara yang dia terselindung. Yang kita tak nampak. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayat daripada Allah, yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan memikirkan. Jadi syaitan tu macam contoh, kita contoh lah. Sekarang ni, kita ni kalau semayang, kan, rasa malas sangat. Manusia ada nafsu, ada iman. Subhanallah. Satu ketika bila mana iman kita turun, kita nak melakukan ibadat-ibadat ni rasa malas sangat. Malas betul. Tetapi, satu ketika pula, kita merasa rajin sangat. Kemudian, yang kita notice pula, tiba-tiba kita notice, kita perasan bahawa kita dah semangat ibadat ni for 2 weeks atau 3 weeks. 3 minggu straight. Kita rasa bagus. Kan bagus. Kita dapat, beramal setelah tak diganggu oleh syaitan, tak rasa malas, nak baca tu, nak buat ni, nak semayang tu, nak semayang ni, tengah malam, tahajud dan sebagainya. Semua okey. Subhanallah. Tapi adakah itu yang sebenarnya yang kita dapat atau apa yang sedang kita lakukan itu tidak sah? Syaitan ini, dia lebih pandai daripada kita. Mungkin pakaian kita itu ada najis. Wallahu a'lam. Mungkin. Jadi kalau pakaian tu ada najis, bermakna semayang yang kita lakukan tu semua tidak sah. Dari bahasa budak-budak sekarang, buang karen lah kalau aku nak pergi goda dia, nak goda dia semayang, nak goda dia baca Quran, buat apa? Kan, pasal apa? Dia tu at the first place buat, tak sah. Jadi kalau kita merasakan, kita macam bukan diri kita yang biasa, semua okey je, kita tahu diri kita. Masing-masing yang dengar suara saya, yang tahu diri masing-masing, tahu keadaan diri masing-masing. Kita rasa seminggu bagus je ni. Ni macam bukan aku ni. Kita sendiri tahu. Ini macam bukan aku ni. Aku biasanya malas ni nak semayang. Malas ni nak baca Quran. Malas nak puasa.
malas nak tu, nak ni. Tapi ini macam semangat. Subhanallah. Maka kita cek balik. Bukan maknanya kita pasti dalam keadaan salah. Tidak. Tak semesti macam gitu. Kalau kita cek semua from A to Z, Alhamdulillah. Tengok pakaian kita okey, cara kehidupan kita okey, kita tidak menzalimi orang lain, kita tidak ada makan makanan yang haram dan sebagainya, maka kita teruskan. Tu Alhamdulillah. It doesn't mean that macam kita dalam keadaan semangat ibadat tu kita dalam keadaan salah. Tidak. Subhanallah. Cuma kalau kita rasa bukan macam diri kita yang biasa, ceklah. What saya katakan tadi, tidak semestinya. Cuma just check untuk berhati-hati saja. Subhanallah. Dari syaitan ini, dia hanya akan membawa kepada kejahatan. Daripada awal iblis, dia tidak mahu sujud. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mahu. Maka Allah mengatakan, "Fakhruj, keluarlah engkau," kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam, datang iblis. Datang iblis ni dalam keadaan dah tua dah. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Musa AS dah berapa ribu tahun. Ada juga tu. Subhanallah, ni iblis ni. Jadi jumpa Nabi Musa AS. Dia kata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, aku rasa aku dah cukuplah maksiat. Cukuplah sekarang ni aku nak taubat lah. Aku nak insaf lah. Aku tak nak lagi mengganggu orang. Aku tidak lagi mahu melakukan kejahatan atau menyuruh orang, mendorong orang melakukan kejahatan dan sebagainya." Baik. Maka Nabi Musa AS tanya kepada Allah, "Ya Allah, ini iblis ni datang pada aku, dia nak taubat. Macam mana cara taubat dia, ya Allah?" Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang sedia maha mengetahui, beritahu kepada Nabi Musa AS. Cakap kepada iblis, suruh dia pergi kepada kuburnya atau makamnya Nabi Adam AS, suruh sujud kepada makamnya Nabi Adam terlebih dahulu. Baik. Nabi Musa sampai kepada iblis. Sampai kepada iblis, si iblis cakap kepada Nabi Musa AS, "Kalau dia masih hidup lagi aku tak mau sujud, apalagi aku dah mati. Lagi aku tak nak sujud pada dia." Subhanallah. Tinggal iblis. Iblis jalan terus. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat daripada kisah ni, bermakna apa? Kesombongan itu terkadang kala yang membuatkan seseorang itu makin dalam keadaan yang tidak baik. Kadang-kadang kita disuruh, contoh, mohon maaf kalau terkena mana-mana pihak, kita nak disuruh untuk bermaaf-maafan lah, contoh. Abang dengan adik, adik dengan kakak dan sebagainya. Disuruh untuk bermaaf-maafan. Tapi oleh kerana setiap pihak merasakan dia betul, yang pihak yang satu lagi salah, maka mereka tidak akan bermaaf-maafan. Buat apa aku nak minta maaf dengan dia? Dia yang buat aku macam gini. Subhanallah. Kalau kita masih lagi memikirkan sedemikian, bermakna sampai bila-bila pun kita tidak akan bermaaf-maafan. Sampai bila-bila pun kita akan putuskan silaturahim. Ini namanya dalam hati kita tu ada sifat sombong. Jadi ada bahayanya sifat sombong pasal ni. Subhanallah. Sebab itu apabila kita ada sifat-sifat seperti ini, maka kita kena banyak-banyak berubat. Mengobat sifat-sifat yang tidak baik ataupun sifat-sifat mazmumah yang terselit dalam hati kita ni. Subhanallah. Jadi balik pada tadi perkataan syaitan ataupun syaitan itu, ia tidak akan menunjukkan pada apa-apa pun, melainkan hanya akan menyuruh kita kepada kejahatan. Baik. Kemudian syaitan ini, ia Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada dua jenis. Syaitan ni dia daripada dua jenis. Jenis yang pertama, Allah jadikan syaitan itu dari jenis jin. Itu yang basic. Yang kita tak nampak. Yang kita tak tahu pun dekat mana. Mungkin saya tengah cakap-cakap ni pun dia ada kat sini juga. Kita tak tahu. Pasal memang Allah jadikan itu jenis yang pertama, syaitan itu daripada jenis jin. Subhanallah. Baik. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis manusia. Syaitan daripada jenis manusia. Kalau kita nak compare, nak bezakan, nak tahu mana lagi teruk, syaitan daripada jenis jin ke
Syaitan dari jenis manusia mana lebih teruk? Syaitan dari jenis manusia tu lebih teruk. La ilaha illallah. Ni yang Pepatah Melayu mengatakan apa? Syaitan bertopengkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan begitulah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu syayatin, syaitan. Aduan, musuh-musuh. Musuh-musuh apa? Musuh-musuh yang merupakan syaitan. Syayatin dan insi daripada jenis manusia, wal jin dari jenis jin. Terang ni Allah kata. Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu syaitan, musuh-musuh daripada jenis manusia dan juga jenis jin. Surah yang biasa kita dengar, minal jinnati wan nas. Dua-dua Allah sebut. Dari jenis jin dan dari jenis manusia. Sekarang persoalan timbul, yang mana lebih teruk? Manusia ke jin? Maknanya apa? Syaitan dari jenis manusia teruk ke syaitan dari jenis jin yang teruk? Maka ulama mengatakan syaitan dari jenis manusia itu lebih teruk daripada syaitan daripada jenis jin. Pula dah. Kita ni manusia, kalau jadi syaitan, lagi teruk daripada syaitan yang kita tak nampak. Apa pasal? Pasal syaitan dari jenis manusia ni, kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim 40 kali pun dia tak jali. Dia tak lari. Nabi SAW mengatakan kalau apabila azan mula dilaungkan, maka syaitan itu akan lari dalam keadaan terkentut-kentut. Kalau bahasa Arab terjemahannya lah. Tafsirannya itu ada selisih di antara ulama. Saya ambil cuma terjemahan je saja. Lari syaitan itu sampai jauh tak dengar suara azan, datang balik. Lepas tu ada orang mengatakan kalau dalam apa namanya, dalam unsur perubatan itu, di perubatan jin ruqyah tu, apa namanya, dianjurkan tu azan 7 kali. Kenapa 7 kali? Biar ada penat. Bang pertama lari syaitan tu. Habis jin tu lari dah. Habis azan tak dengar, datang balik. Bang lagi, lari lagi syaitan tu. Datang balik. 3 kali, bang lagi, datang balik. Bang lagi. Dah masuk ke 5, sudahlah aku penat dah. Jin pun ada penat. Syaitan pun ada penat. Subhanallah. Jadi, syaitan pula kalau jadi jenis manusia pula, kita bang lah. Kau bang lah 40 kali. Dia buat tak dengar. Pasal apa? Dia tak tahu dia tu syaitan. La ilaha illallah. Itu yang teruk ni. Bila kita sedar kita ni orang yang berdosa, kita lagi senang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita tak rasa yang kita ni berdosa, kita tak rasa yang kita ni banyak menyakiti hati orang, banyak menyusahkan orang, banyak menzalimi orang, kita tak rasa kita buat tu semua, maka kita tak akan kembali kepada Allah. Maknanya kita tak akan taubat. Pasal kita rasa kita okey. Subhanallah, ini yang bahaya dia. Subhanallah, bila kita sudah merasakan kita ni bagus, kita sudah merasakan kita itu baik, bermakna itulah tanda yang sangat jelas bahawa kita dalam keadaan tidak baik. Kita rasa kita lebih baik daripada kita punya isteri, kita lebih baik daripada kita punya suami, kita lebih baik daripada kita punya jiran. Pasal apa? Kita bangun malam, dia tak bangun malam. Kita sedekah, dia tak sedekah. Kita puasa sunat, dia tak puasa sunat. Bila mana kita merasakan bahawa kita sudah okey, kita sudah melakukan yang baik, bermakna tahulah kita tu bukan orang yang baik. Orang yang baik, kalau dia melakukan kebaikan, dia tidak akan merasakan dia telah melakukan kebaikan. Malah dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut apa? Allah tak terima amalan-amalan jenis semua. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi meneruskan pembahasan berkenaan dengan perkataan ar-rajim pada minggu hadapan. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.